Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 30 Jun 2020. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir di negeri ini menurun dengan 705 orang daripada 220 keluarga masih ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara PPS di beberapa daerah setakat pukul 8 malam tadi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa 323 penduduk daripada 102 keluarga ditempatkan di 4 PPS di Kota Belud dan 230 orang daripada 72 keluarga ditempatkan di 3 PPS di Tenem. Selain itu, 59 orang daripada 20 keluarga ditempatkan di 1 PPS di Papar dan 93 orang daripada 26 keluarga ditempatkan di 1 PPS di Beaufort. Sementara itu, kesemua penduduk terjejas banjir di 1 PPS di Penampang telah dibenarkan pulang ekoran banjir di kawasan berkenaan semakin pulih dan 5 lagi PPS di Tenem ditutup pada pukul 4.30 petang semalam. 11 daerah melibatkan 152 kampung di Sabah masih terjejas akibat hujan lebat Sabtu lepas, namun banjir beransur pulih. Sementara itu, kerja-kerja pembersihan kediaman terjejas banjir giat dilakukan penduduk terlibat. Tinjauan kru RTM di beberapa kampung di daerah Penampang mendapati rata-rata penduduk yang terjejas mula membersihkan kawasan dalam dan luar rumah yang dinaiki air sebelum ini. Penduduk kelihatan menggunakan air sungai untuk membersihkan lantai rumah yang dikotori lumpur. Yang sana tuh semalam jam 12 kami rehat. Di sini baru tadi pagi kami sampai sekarang lah kami pergi buat. Ini belum tentu lagi sampai petang siap. Sebab kuliling mau kasih bersih sini. Kami ambil itu yang air sungai, kami kasih bersih sampai dia turun tuh air. Kami duluan lah rumah, lepas itu yang sebelah lah kami kasih bersih ini. Sampai sekarang kami membersih lagi ini. Tapi ini yang turuk sama yang last year itu, yang waktu kamatan, baru ini 2 kali lah. Tapi sekarang turuk betul. Dari malam sampai pukul 1 bersih. Habis itu air kan sampai sini baru itu air. Lepas tu dia turun, kami bersih-bersih lah. Sama sepunya laki tu, di orang lah kami sama-sama. Sampai pagi. Di sini pun kayak bersih. Habis banyak dicakan begini taban. 11 daerah di negeri ini dilanda banjir selepas hujan lebat pada Sabtu, antaranya daerah Penampang, Papar, Beaufort, Kota Belud, Tuaran dan Kota Marudu. Berita 20 ekor buaya terlepas dari kandang buaya di Jalan Ulu Kimanis yang tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak benar. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Daerah Papar DSP Bartolomeu Ana Umpit berkata berita tersebut adalah palsu. Ketika dihubungi pemberita RTM, DSP Bartolomeu berkata pihaknya telah mengarahkan ketua balai dan anggota untuk memeriksa ladang kandang buaya terbabit serta pemilik ladang memberikan kerjasama yang baik. Hasil pemeriksaan dan tinjauan ke ladang berkenaan mendapati kandang buaya itu berada dalam keadaan baik dan tidak seperti yang ditularkan. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai supaya berhenti menyebar berita palsu berkenaan kerana boleh menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 371 dengan pertambahan 1 kes baru dilaporkan di Sandakan. Kes berkenaan dikesan menerusi saringan tempat kerja iaitu di Pasar Sandakan. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah pesakit sembuh kekal 352 orang, sementara jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan 12 orang. Jumlah individu yang masih menjalani kuarantin di pusat kuarantin pula 197 dan 1,117 menjalani kuarantin di rumah. Angka korban akibat COVID-19 di Sabah kekal 7 kes. Sementara itu, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Wong Futin, meminta orang awam di Sandakan yang pernah mengunjungi Pasar Borong Ikan dan Pasar Ikan di Pasar Umum Bandar Sandakan dalam tempoh 14 hingga 28 Jun lepas menjaga dan memantau kesihatan diri susulan pengesanan kes positif COVID-19 di pasar itu. Sekiranya bergejala, mereka yang berkenaan perlu segera tampil mendapat rawatan di Hospital Duchess of Kent atau klinik kesehatan
Kesihatan Kawasan Sandakan untuk menjalani saringan COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS diminta memantau perkembangan kesihatan para pelajar termasuk guru-guru dan pengawal keselamatan di semua sekolah setiap hari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal berkata Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi telah dimaklumkan bahawa laporan penuh mengenai perkembangan kesihatan di semua sekolah yang beroperasi ketika ini perlu dihantar kepadanya dari semasa ke semasa. Datuk Syafi'i berkata langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan negeri mengambil langkah proaktif dalam memastikan keselamatan dan kesihatan semua pelajar, guru-guru dan kaki tangan sekolah sentiasa terjamin dan bebas daripada jangkitan COVID-19. To ensure that we can get everyday report coming from all schools, 221, to monitor the development in terms of how preventive measures have been done, at what level, and there is any requirement, assistance needed from the state government, from Ministry of Education. Beliau ditemui media selepas melawat SMK Datuk Peter Mejontin di Penampang. Pembukaan semula sekolah di Sabah melibatkan 236 sekolah iaitu 221 sekolah menengah kerajaan dan selebihnya sekolah menengah swasta membabitkan 16,703 guru memulakan tugas di sekolah masing-masing dengan 45,065 pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan menduduki peperiksaan. Sementara itu, Datuk Syafi'i mengumumkan sejumlah peruntukan bagi menyediakan pelbagai kemudahan asrama SMK Datuk Peter Mejontin. Kemudahan itu antara lain merangkumi 110 set kemudahan asas. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan secara terperinci jumlah peruntukan tersebut. 55 skim rondaan sukarela SRS di Sabah dibenar beroperasi semula melibatkan kawasan hijau di 24 daerah. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNI Negeri, Delin Lid Belaun berkata kebenaran rondaan bermula pukul 9 malam sehingga 5 pagi berbanding tempoh 24 jam sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di negeri Sabah terdapat 1,061 kuasa hukum tetangga dan kita ada 368 SRS di negeri Sabah. Sejumlah 55 SRS di negeri Sabah yang telah diluluskan. Beliau ditemui RTM selepas meninjau SRS di Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Sri Keramat Putatan. Dalam majlis ini, Delin turut menyerahkan kit rondaan kepada SRS PPR Taman berkenaan. Sementara itu, pengerusi rukun tetangga Taman Sri Keramat Suhaimi Maidin berkata pihaknya akan terus meningkatkan rondaan dan menguatkuasakan norma baharu dalam kalangan penghuni taman berkenaan demi kesejahteraan dan keselamatan penduduk. Yang dengan pakaian yang perlu kami gunakan, pakai mask dan apa itu, saya rasa itu ada norma baru, jadi kami terpaksa menyesuaikan diri dengan sebaiknya lah. PPR Taman Sri Keramat mempunyai 696 rumah yang dihuni 2,500 penduduk. Pelancong domestik tumpuan utama dalam membangunkan sektor pelancongan negara selepas mula beroperasi 10 Jun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata kerajaan menggalakkan rakyat mengambil peluang melancong di dalam negara untuk membantu memulihkan ekonomi negara. Industri pelancongan ini akan bergiat semula, terutama sekali untuk domestic tourism. Dan kita harap lebih banyak lagi homestay dan produk-produk pelancongan akan bergerak semula. Saya sarankan supaya kita melancong. Bila lagi kita melancong ke tempat sendiri, go domestic tourism, ya. Datuk Dr. Jeffrey temui media dalam majlis pembukaan semula operasi kampung stay dan homestay Walai Tokau, Kundasang. Menurutnya, kerajaan giat melaksana usaha membantu sektor pelancongan dan ia terbukti dengan dana RM1 bilion untuk sektor berkenaan di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana selain pewujudan saluran televisyen pelancongan sebagai platform pengusaha pelancongan mempromosi perusahaan masing-masing. Sementara itu, homestay Walai Tokau, Kundasang milik pengusaha Koperasi Homestay Walai Tokau Kundasang Berhad, Kopstay yang mula beroperasi sejak 26 Jun mendapat sambutan menggalakkan dengan tempahan mencincah 60%.
Walai Tokau Kundasang mempunyai sebanyak 58 buah rumah yang aktif menerima tempahan. Kami hanya membuka pada Jun 26. Kami memikirkan bahawa penjagaan kesihatan persediaan, terutama sekali dari segi SOP, haruslah disediakan sebaik mungkin dan dapat dipraktikkan dengan betul oleh pengusaha-pengusaha kami di sini. Sejumlah 1.4 juta ringgit disalurkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kepada Pertubuhan Peladang Kawasan PKK Beluran untuk menaik taraf pusat pemprosesan sarang burung walit PPK berkenaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kianti berkata projek naik taraf itu melibatkan kawasan seluas kira-kira 0.5 hektar sekaligus meningkatkan nilai sarang burung dan menjamin pulangan lebih baik kepada peternak burung walit di daerah itu. Naik taraf pusat ini juga dapat memastikan produk sarang burung walit yang dihasilkan berkualiti dan memenuhi protokol ekspor bukan sahaja ke China, malah seluruh dunia. Pengusaha-pengusaha burung walit akan dapat menjual sarang burung walit mereka di pusat pemprosesan burung walit yang dikendalikan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang Kawasan Beluran. Ini akan tentu sekali memberi jaminan harga yang lebih baik, akses yang lebih baik kepada pengusaha-pengusaha burung walit di Beluran. Datuk Ronald ditemui media dalam majlis pelancaran naik taraf Pusat Proses Sarang Burung Walit PPK Beluran. Terdahulu beliau yang juga ahli Parlimen Beluran menyampaikan peruntukan tabung pembangunan urus niaga peladang berjumlah RM320,000 kepada 7 pemohon yang diluluskan. Beliau turut menyaksikan sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Agrobank dan PPK Beluran bagi mewujudkan kerjasama dalam pelan pembangunan usahawan burung walit mikro. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.